Okey, bab 6 persamaan linear. Okey, bab ni ada 3 subtopik iaitu 6.1 persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Apa maksud persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Persamaan linear ni, okey, pemboleh ubah tu ada, kita boleh guna X atau Y atau Z. Apa-apa huruf dari A sampai Z adalah pemboleh ubah. Okey. Jadi persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, jadi kita guna satu saja huruf, satu saja pemboleh ubah. Sama ada kita guna X sahaja ataupun Y sahaja. Okey, manakala linear tu bermaksud dia tak ada kuasa 2, tak ada kuasa 3. Dia hanya X sahaja. Sebenarnya kuasa bagi X tu adalah 1. Jadi 1 tu tak perlu tulis. Sebenarnya kuasa X tu kuasa 1, tapi kuasa 1 tak perlu tulis, kita tulis X sahaja. Itu yang dimaksudkan linear, X sahaja. Bukannya X kuasa 2, bukannya X kuasa 3. Yang ini bukan linear. Kalau ada kuasa 2, ada kuasa 3 tu bukan linear. Okey, jadi linear ni dia ada X sahaja atau Y sahaja. Okey, jadi persamaan pula bermaksud ini ada tanda sama ni. Ini maksudnya persamaan ataupun ini kesamaan. Okey, ini contoh persamaan linear satu pemboleh ubah. Contoh lain persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, kita boleh guna Y. Y tolak 2 sama dengan 8. Ini persamaan linear. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang digunakan adalah Y. Okey, kita tengok contoh-contoh lain persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, linear tu bermaksud dia tak ada kuasa. Pemboleh ubah dia ada satu sahaja, sama ada X ke Y ke Z ke. Okey, kita tengok. Dan dia ada, mesti ada tanda sama ni. Sebab nama dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi yang kotak yang pertama ni, adakah dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Jawapannya tidak. Kotak ini bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah kerana dia tak ada sama, dia tak ada lambang sama. Okey. Manakala kotak yang kedua ni, adakah dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Kotak yang kedua ini ya jawapan dia. Sebab dia ada tanda sama. Persamaan linear mesti ada tanda sama. Dan dia ada satu sahaja pemboleh ubah iaitu pemboleh ubah X. Dan X ni tak ada kuasa. Okey, X tak boleh ada kuasa 2. Tak boleh ada kuasa 3. Kita hanya boleh tulis X sahaja. Okey, kita tengok kotak yang ketiga. Adakah dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Persamaan mesti ada tanda sama. Ada. Linear, dia tak ada kuasa. Dia tak ada kuasa pun dekat Y ni. Dia tak ada kuasa pun. Dan dia ada hanya satu saja pemboleh ubah. Y sahaja. Jadi ini jawapan ya. Kita tengok kotak yang keempat. Adakah dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Okey, dia ada tanda sama. Dia ada satu pemboleh ubah K, tapi dia ada kuasa 2 dekat K ni. Jadi jawapan dia bukan persamaan linear. Persamaan linear dia tak boleh ada kuasa. Okey, kita tengok kotak yang seterusnya. Adakah dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Dia ada tanda sama. Dia tak ada kuasa. Tapi dia ada 2 pemboleh ubah. Okey, 2 pemboleh ubah P dan Q. So jawapan dia bukan. Jadi subtopik yang pertama, kita nak cari persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita tengok kotak yang ketiga. Adakah dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Jawapan dia bukan. Sebab dia ada X dan Y. Jadi dia ada 2 persamaan linear. Bukan. Ini bukan. Jadi yang ini adakah ya? Ya. Sebab dia ada hanya satu persamaan linear. Hanya dia adalah satu persamaan linear. Satu pemboleh ubah sahaja, dia ada N sahaja. Walaupun N tu muncul 2 kali, tapi dia ada N sahaja. Dia tak ada N, dia tak ada N dan M. Dia tak ada N dan X. Dia ada N sahaja pemboleh ubah dia. Ini jawapan ya. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Yang ini pula bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Bukan. Kerana dia ada kuasa 3 dan satu lagi dia tak ada tanda sama. Okey, ini bukan. Yang ini pula, adakah dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Jawapan dia bukan. Sebab dia ada
2 pemboleh ubah sebab dia ada H dan K. Dia nak satu je pemboleh ubah sebab dia kata satu pemboleh ubah. Okey, manakala ini pula bukan sebab dia tak ada tanda sama. Okey. Seterusnya, kita tengok contoh seterusnya. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jadi, kita ingat kita nak cari satu pemboleh ubah. Linear. Kita nak ada persamaan. Dia ada 3 syarat. Mesti ada persamaan tu, mesti ada tanda sama. Linear tu maksudnya dia tak ada kuasa. Tiada kuasa pada pemboleh ubah. Tiada kuasa pemboleh ubah. Tiada kuasa 2 ke kuasa 3 ke. Okey. Dan satu sahaja pemboleh ubah. Kita nak tengok ada satu sahaja pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu adalah X ke Y ke. Itu satu sahaja. Jadi kita tengok soalan A ni. Adakah dia linear? Persamaan linear dengan satu pemboleh ubah. Ingat dia ada 3 syarat. Persamaan mesti ada tanda sama. Linear hanya dia tak ada kuasa. Betul, dia tak ada kuasa. Dan dia ada satu pemboleh ubah sahaja, X sahaja. Jadi jawapan ini ya. Okey. Manakala B ni bukan. Kerana dia ada 2 pemboleh ubah P dan Q. Bukan. Persamaan C ni, bracket ni kita buangkan bracket dulu dengan cara mendarab. 2 darab K jadi 2K. Tolak 2 darab 7, 14. Sama dengan K per 3. Jadi, bila kita tengok sini, K tak ada kuasa, ada tanda sama. Dan dia hanya ada K sahaja, jadi jawapan dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Manakala D ni, terang-terang dia bukan sebab dia ada kuasa pada Y. Dia kuasa 2 pada Y. Itu adalah tentang subtopik yang pertama. Kita tengok subtopik yang seterusnya. Okay. Macam mana kita nak selesaikan persamaan linear? Soalan dia, macam mana kita nak selesaikan persamaan linear berikut. Okay, kita tengok soalan 1A. Okay, jadi kita nak selesaikan tu maksudnya kita nak cari nilai pemboleh ubah dia lah. Kalau dia guna X, kita nak cari X lah. Okay, jadi kita tengok soalan E. Jadi kita nak cari X, kita tinggalkan X. X ni kita tinggalkan di kiri. Benda yang kita nak cari, kita tinggalkan dia di kiri. Okey, ini tanda sama. X kita tinggalkan di kiri. Okey, manakala nombor negatif 10 ni kita nak pindahkan ke kanan, dia akan tukar jadi positif 10. Sebab dia pindah menyeberang tanda sama ni, dia kena tukar negatif jadi positif. Jadi kita selesaikan 3 tambah 10 jadi 13. Ini jawapan dia. Siap soalan A. Okey, selesaikan maksudnya kita nak cari nilai pemboleh ubah. Dalam soalan A ni pemboleh ubah dia X. Jadi kita nak cari X. Kita sudah siap. Jawapan kita X sama dengan 13. Kita tengok soalan B ni pula. Okey, kita nak cari X. Kita tinggalkan X ni di kiri. X kita tinggalkan di kiri. Okey, apa yang kita perlu pindahkan adalah negatif 1. Bila kita pindahkan negatif 1 ke kanan menyeberang tanda sama, dia tukar jadi negatif ni jadi positif. Jadi kita selesaikan 7 tambah 1 jadi 8. Sekarang kita masih ada 4 di sebelah X. Kita nak ada X sahaja macam ni. Kita nak ada X sahaja. Jadi kita perlu pindahkan 4. Oleh kerana antara 4 dan X ni tak ada apa-apa tanda tambah ke tolak ke, bermaksud dia darab. Bila pindah dia jadi bahagi 4. Okey, 8 ni masih di atas sebab dia tak pindah. Jadi 8 bahagi 4 kita dapat, tekan kalkulator, kita dapat jawapan dia 2. Kita sudah dah siap. Ini jawapan X kita adalah 2. Okey. Seterusnya soalan C. Okey. Kita tinggalkan X bersama per 6 ni di sebelah kiri. Okey. Jadi apa yang kita perlu pindahkan adalah positif 3. Bila pindah dia jadi tambah jadi tolak. Okey. 5 tolak 3 kita dapat 2. Jadi di sebelah kiri kita masih ada per 6 bahagi 6. Kita nak pindahkan 6 ni ke kanan menyeberang tanda sama. Bahagi jadi darab 6. Jadi kita dapat jawapan 12. Jadi X kita 12. Okey, yang lain kamu selesaikan sendiri.
Okey, seterusnya subtopik yang kedua, persamaan linear dua pun boleh ubah. Okey, tadi ada satu je pun boleh ubah. Sekarang kita nak kenal linear. Linear tu maksudnya tak ada kuasa. Memang ini tak ada kuasa. Okey, tapi dia ada dua pun boleh ubah. Jadi sekarang kita tengok contoh ni ada dua. Tadi satu, ni dua pun boleh ubah. Pun boleh ubah dia P dan Q. Ini dua pun boleh ubah X dan Y. Dua pun boleh ubah. Ini dua pun boleh ubah H dan K. Okey, subtopik yang kedua ni kita nak kenal persamaan linear dua pun boleh ubah. Tadi satu pun boleh ubah. Sekarang dua pun boleh ubah. Okey, kita tengok contoh. Terangkan sama ada persamaan berikut adalah persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Okey, soalan A. Adakah dia persamaan linear dalam dua pun boleh ubah? Okey, jawapan dia ya. Sebab dia ada P dan Q. Dua pun boleh ubah. Jawapan dia ya. Okey, kita tengok B pula. Adakah dia dua pun boleh ubah? Memang dia ada dua pun boleh ubah. Tetapi dia ada kuasa dua. So, jawapan dia bukan. Jawapan dia bukan. Kita tengok C pula. Okey, kita ada bracket, kita selesaikan dulu. Jadi, 2 darab K, 2K tambah 2 darab 8 jadi 16 sama dengan 5K. Adakah dia ada dua pun boleh ubah? Tidak. Sebab pun boleh ubah dia K sahaja. Sama ni K, ini pun K. Jadi dia hanya ada satu pun boleh ubah. Jawapan dia bukan. Kita sekarang nak mencari dua pun boleh ubah. Kita nak cari dua pun boleh ubah. Okey, kita tengok D ni pula. Adakah dia dua pun boleh ubah? Ya. Sebab ada Y dan X. Jawapan dia ya. Okey. Jadi subtopik yang kedua kita nak kenal persamaan linear dua pun boleh ubah. Okey, dah kenal. Kita tengok subtopik yang ketiga. Macam mana kita nak selesaikan persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Sekarang nak selesaikan persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Okey, cikgu selesaikan soalan A dulu ya. Okey. 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 Sekarang stop cikgu tak jadi. Tak ada A, cikgu nak buat B dulu. Sebab A tu senang sangat, cikgu nak buat B dulu. Okey, B dulu ya. Okey. Kamu tengok persamaan B ni. Okey, kita kena jadikan X atau Y sebagai tajuk. Okey, jadi macam ni, macam soalan A ni. Y dah jadi tajuk. Y sama dengan. Jadi, cikgu nak pilih persamaan atas atau bawah nak jadikan X atau Y sebagai tajuk. Okey, jadi cikgu pilih persamaan atas. Okey, persamaan yang kita pilih tu kita boleh pilih X atas ke bawah ke, yang penting di depan X kita tak ada angka. Di depan X kita tak ada angka ataupun tak ada negatif. Ini ada negatif, cikgu tak mau. Ini boleh pilih dari atas. Okey, persamaan atas cikgu labelkan sebagai persamaan 1. Persamaan bawah persamaan 2. Okey, dari 1 cikgu pilih nak jadikan X ke nak Y sebagai tajuk, terpulang kepada kamulah. Katakan cikgu nak pilih X. Jadi X sama dengan X jadikan tajuk. Jadi Y tu yang cikgu pindah. Positif bila pindah menyeberang tanda sama, dia akan jadi negatif Y. Dapat markah. Okey. Kemudian cikgu nak ganti ke dalam persamaan kedua. Persamaan pertama ni, X ni cikgu nak ganti dalam persamaan kedua. Jadi persamaan kedua kita tengok ada dua. X. Cikgu nak ganti, cikgu buat bracket. Sebab X kita ke atas X sebagai tajuk. X ni cikgu nak ganti, cikgu buat bracket. Cikgu ganti dengan semua ni. X tu cikgu nak ganti dengan semua yang dalam yang atas tu. Iaitu 5 tolak Y. Kemudian lepas X, cikgu jumpa tolak, cikgu tulis tolak. Cikgu jumpa Y, cikgu tulis Y. Dan kemudian ikut sahaja persamaan bawah ni, tanda sama. Dan tulis tanda sama dan 22. Kemudian kita selesaikan 2 darab 5, 10. 2 darab negatif Y, negatif 2Y. Tolak Y sama dengan 22. Okey, kita selesaikan. Okey. Yang ada Y, kita tinggalkan di kiri. Yang tak ada Y, kita pindah ke sini, ke kanan. Jadi yang ada Y, cikgu tinggalkan di kiri. Yang tak ada Y, iaitu 10 ni, cikgu pindahkan positif jadi negatif.
Okey, kemudian cikgu selesaikan, tekan kalkulator, negatif 2 tolak, tak ada angka bermaksud 1. Negatif 2 tolak 1, tekan kalkulator, kamu dapat negatif 3Y. Y tak boleh tekan, tapi kita tengok atas ni ada Y, kita akan tulis Y. 22 tolak 10 jadi 12. Jadi, kita nak selesaikan, tinggalkan Y di sini. Antara negatif 3 dan Y ni, antara negatif 3 dan Y tak ada apa-apa tanda bermaksud darab. Bila pindah jadi bahagi. Negatif 3. Kemudian, kamu tekan kalkulator, kamu dapat jawapan dia negatif 4. Okey, kamu sudah dapat Y sama dengan negatif 4. Kamu dapat markah. Okey, kemudian kamu nak cari nilai X lah. Kamu tengok tak yang pertama kamu tulis tadi, X sama dengan berapa? Jadi, kita ganti nilai yang kita dapat ni, ikut persamaan pertama tadi. X sama dengan 5 tolak, kita ikut sahaja. Cuma tempat Y ni kita ganti dengan yang kita dapat. Bila ganti buat bracket ya, nilai yang kita dapat tadi, negatif 4. Jadi kita tekan kalkulator, 5 tolak 4. Tolak jadi tambah kan. 5 tolak 4 jadi 5 tambah 4 jadi 9. Kalau tak tahu tekan kalkulator. Kita sudah dapat jawapan X sama dengan 9, Y sama dengan negatif 4. Ini cara nak selesaikan soalan B. Okey, kita berbalik pada soalan A tadi. Kita sudah ada Y sama dengan. Jadi kita tak perlu lagi tukar macam soalan B ni. Sebab soalan B ni kita tak ada lagi Y sama dengan. Kita tak ada lagi X sama dengan. Jadi kita sudah ada, kita tak perlu buat apa-apa lagi. Okey, untuk persamaan pertama, step pertama. Kita terus je ganti Y ni ke dalam persamaan kedua. Tengok persamaan kedua, kita ada X tambah 2. 2Y. Jadi Y ni kita ganti dengan 3X tambah 1. Kita ganti dengan persamaan atas. Kemudian kita follow je ikut tanda sama 16. Okey, kamu tengok formula. Ini X cikgu salin semula. Tambah cikgu salin semula. 2 cikgu salin semula. Cuma tempat Y ni cikgu ganti, cikgu buat bracket. Cikgu ganti dengan apa? Y tadi dia kata sama dengan 3X tambah 1. Jadi cikgu ganti dengan 3X tambah 1. Kemudian tanda sama cikgu ikut sahaja. 16 cikgu ikut sahaja. Okey. Kemudian kita selesaikan. Okey. Bracket ni bermaksud darab. 2 darab 3 jadi 6X. 2 darab 1 jadi 2. Okey, tanda tambah kita tulis tambah ya. Sama dengan 16. Tanda sama sebaris sahaja. Okey. Kemudian yang ada X ni kita tinggalkan di sini. X tambah 6X kita tinggalkan di kiri. 2 yang tak ada X ni kita pindah jadi tolak 2. Kemudian kita selesaikan. Kalau tak ada angka depan X bermaksud 1. 1 tambah 6 jadi 7X. 16 tolak 2 jadi 14. Kemudian X kita tinggal sini. Antara X dengan 7 tak ada apa-apa tanda. Jadi bermaksud darab. Bila pindah jadi bahagi. Jadi kamu selesaikan. 14 bahagi 7 kita dapat 2. Kita sudah dapat jawapan X sama dengan 2. Kemudian kita nak cari Y lah. Kita tengok Y sama dengan tadi. Jadi kita ikut sahaja persamaan pertama tadi. Y sama dengan, persamaan pertama ni kita ikut sahaja. Sama dengan 3, kita tulis 3. Tempat X ni kita ganti dengan nilai X yang kita sudah dapat tadi iaitu 2. Kemudian kita ikut sahaja tambah 1. Kemudian kita selesaikan, kita tekan kalkulator. 3 bracket 2 tambah 1. 3 bracket tu bermaksud darab. 3 darab 2, 6. 6 tambah 1, 7. Kita sudah dapat jawapan. Okey, itu sahaja.